Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami daripada Kumpulan 21 ingin membentangkan punca-punca dan kesan-kesan penyalahgunaan aplikasi TikTok terhadap negara bangsa. Canta aí! Fica sem você, minha figurinha. Que completo é o da vida, é ganhar na loteria. Fica milionário e perder tudo no outro dia. Hello people, kembali lagi bersama saya, Baby Hands. Saya ingin menjelaskan latar belakang aplikasi TikTok. TikTok ialah perkhidmatan rangkaian sosial perkongsian China dimiliki oleh ByteDance, sebuah syarikat yang berpangkalan di Beijing yang diasaskan pada tahun 2012 oleh Zheng Yiming. Ia digunakan untuk membuat tarian pendek, lip sync, komedi dan video bakat. Aplikasi ini dilancarkan pada 2017 untuk iOS dan Android di pasaran di luar China. ByteDance mula melancarkan TikTok untuk pasaran China pada September 2016. Aplikasi ini membolehkan pengguna membuat video muzik pendek dan lip sync 3 hingga 15 saat dan video gelong pendek 3 hingga 60 saat. Aplikasi ini popular di Asia, Amerika Syarikat dan bahagian lain di dunia. TikTok boleh didapati di China sebagai Douyin. TikTok ialah aplikasi yang paling dimuat turun pada Oktober 2018, aplikasi China pertama yang mencapai matlamat ini. Sehingga 2018, ia boleh didapati di lebih daripada 150 pasaran dalam 75 bahasa. Pada Februari 2019, TikTok mencapai 1 bilion muat turun secara global, tidak termasuk pemasaran Android di China. Pada tahun 2019, TikTok diisytiharkan sebagai aplikasi mudah alih ke-7 paling dimuat turun. Seterusnya adalah objektif kajian. Yang pertama, mengkaji punca-punca penyalahgunaan aplikasi TikTok di Malaysia. Yang kedua, menganalisis kesan-kesan penyalahgunaan aplikasi TikTok di Malaysia. Yang terakhir, menganalisis kesan-kesan penyalahgunaan aplikasi TikTok terhadap negara dan bangsa. Saya akan menjelaskan kaedah kajian kami. Kajian ini keseluruhan dilakukan secara kualitatif. Penyelidikan kualitatif mempunyai format data yang unik berbeza dengan penyelidikan kuantitatif dan ia bertujuan untuk memahami objek penyelidikan lebih mendalam. Ini adalah untuk mengembangkan konsep kepekaan terhadap masalah yang dihadapi, menjelaskan realiti yang berkaitan dengan asas teori dan mengembangkan pemahaman tentang satu atau lebih fenomena yang ada. Pengumpulan data kualitatif adalah berbentuk temu buah, pemerhatian dan analisis dokumen. Disebabkan situasi COVID-19 kini, kaedah dokumentasi menerusi internet telah menjadi kaedah kami untuk mencari maklumat. Kaedah dokumentasi digunakan untuk memperoleh data dan maklumat dalam bentuk bertulis atau lisan. Rekod dokumen adalah catatan peristiwa pada masa yang lalu. Seterusnya, kaedah ini tidak terhad pada masa dan ruang, sehingga memberi peluang kepada pengkaji untuk memahami apa yang berlaku pada masa lalu. Dokumen adalah sumber bermudah kerana maklumat yang diperlukan sedia ada dan sukar ditipu. Contoh-contoh dokumen yang dapat dicari atas talian ialah jurnal, laporan, foto peristiwa, rakaman dan karya-karya penulis. Antara punca penyalahgunaan aplikasi TikTok adalah kurang didikan agama. Hal ini demikian kerana bukan salah ibu bapa yang membesarkan mereka, tetapi mereka harus menyalahkan diri sendiri kerana tidak pandai membezakan yang mana satu logam dan yang mana satu permata. Hal ini kerana remaja kini lebih gemar menggunakan aplikasi TikTok untuk melakukan tarian-tarian joget yang boleh menjatuhkan maruah sebagai rakyat negara bangsa.
Selain itu, punca dan faktor berlakunya penyalahgunaan aplikasi TikTok adalah ingin mencari publicity murahan. Hal ini demikian kerana sesetengah individu bangga jika pengikut-pengikut atau pengguna aplikasi TikTok yang lain meniru aksi mereka. Sebagai contoh yang boleh diketengahkan ialah sikap ingin popular telah meracuni fikiran masyarakat kita pada hari ini yang terlalu mengagungkan kemasyhuran dan perhatian daripada orang yang tidak dikenali. Hal ini menyebabkan mereka hilang pertimbangan tentang sebarang perkara yang boleh merosakkan diri mereka sendiri. Seterusnya, sikap ingin mencuba juga merupakan punca atau faktor aplikasi TikTok tidak dimanfaat dengan cara yang baik. Hal ini demikian kerana remaja masa kini lebih gemar mencuba sesuatu benda yang mereka inginkan tanpa mengira dosa dan pahala. Mereka juga terlalu mengikut perasaan dan keinginan diri sendiri tanpa berfikir tentang akibat buruk yang disebabkan tindakan cuai mereka sendiri. Aplikasi TikTok tidak bersalah sekiranya sebilangan remaja ini tidak menggunakannya dengan tujuan yang tidak berfaedah dan memalukan negara bangsa. Akhir sekali, pengaruh rakan sebaya juga merupakan antara faktor besar yang menyumbang kepada penyalahgunaan aplikasi TikTok. Rakan sebaya merupakan insan yang paling rapat dengan kita, lebih-lebih lagi semasa bangku persekolahan. Oleh itu, kita mudah terikut dengan sikap atau amalan yang ditunjukkan oleh rakan sebaya. Sebagai contoh, golongan muda masa kini yang ingin menyesuaikan diri dalam kalangan rakan sebayanya sehingga sanggup menggadaikan maruah sendiri supaya mereka diterima oleh rakan sekeliling. Kesan-kesan positif penggunaan TikTok kepada negara dari segi politik adalah untuk memperkasakan kanak-kanak dan mendorong mereka untuk bersuara. Individu biasa, ahli politik dan pemimpin dapat menyuarakan pendapat mereka, berinteraksi dengan rangkaian yang luas dan berhubung dengan individu yang serupa. Dari segi ekonomi pula, rakyat dapat mengembangkan akaun dan menjualnya. Cara pertama orang menjana wang dari TikTok adalah mengembangkan akaun dan kemudian menjualnya. Ini menjadi semakin popular di ruang e-commerce atau produk. Sudah ada orang di ruang ini pada hari ini yang mengembangkan profil TikTok dengan minat tertentu. Biasanya, ia adalah topik khusus dan mereka mungkin tidak mempunyai apa-apa untuk dijual, tetapi mereka akan menjangkau jenama dalam industri tersebut dan menjual profil TikTok mereka kepada mereka dan orang-orang sah menjada wang dengan cara ini. Dari segi sosial pula, TikTok dianggap sebagai rangkaian sosial kerana ia menawarkan potensi besar untuk membuat kawan baru dan menjalin hubungan baru. Platform ini mempunyai berjuta-juta pengguna di seluruh dunia dan ini juga bagus untuk inklusif. Sebilangan kanak-kanak sememangnya pemalu, jadi membuat rakan sendiri mungkin lebih sukar. Namun, media sosial menghilangkan tekanan untuk berkomunikasi secara langsung tetap muka menjadikannya lebih mudah bagi sebilangan anak-anak untuk meluahkan fikiran, perasaan dan membuat teman baru. Kesan-kesan negatif penyalahgunaan aplikasi TikTok di Malaysia adalah masalah keselamatan. Pentadbiran di negara kita perlu melindungi privasi warga Malaysia dan melindungi data pengguna aplikasi TikTok supaya tidak dicerobohi oleh pemerintah China. Hal ini kerana aplikasi TikTok berasal dari China. Dengan perkembangan dan kemajuan TikTok di Malaysia, kita perlu sedar bahawa keselamatan negara telah membuka ruang kepada pelbagai ancaman. Selain itu, terdapat penyebaran isu-isu, teknik dan perkauman. Keprihatinan utama adalah penyiaran kandungan politik yang didakwa anti-nasional. TikTok menjadi ancaman baharu kepada perpaduan masyarakat berbilang kaum di negara ini. Selain itu, mudahnya tersebar berita palsu. TikTok juga dijadikan sebagai salah satu alat untuk menyebarkan informasi, pesanan, pendapat, gosip, propaganda dan sebagainya kepada masyarakat secara keseluruhan. Sebagai contoh, pada era globalisasi ini, TikTok bukan sahaja digunakan untuk tujuan hiburan, ia juga digunakan untuk menyebar isu-isu atau berita terkini di seluruh dunia. Kesimpulan dari punca-punca dan kesan-kesan penyalahgunaan aplikasi TikTok terhadap negara bangsa ialah aplikasi TikTok lebih menyumbangkan kepada perkara yang positif berbanding kepada perkara-perkara yang negatif kepada masyarakat. Selain itu, masyarakat juga lebih peka dengan isu semasa yang timbul di kalangan masyarakat kita agar dapat menjauhkan diri dari perkara negatif yang berlaku di sekeliling. Aplikasi TikTok juga memberikan banyak ilmu kepada masyarakat.
melalui penyampaian dalam bentuk video dan juga lisan. Oleh itu, pengguna TikTok seharusnya mengahadkan penggunaan aplikasi TikTok ini agar tidak ketagih dan membuang masa yang terlalu lama. Akhir sekali, pengguna TikTok mestilah bijak menggunakan aplikasi ini untuk mencari pendapatan sampingan seperti membuat TikTok ads dan juga membuat video-video konten-konten yang menarik untuk mendapatkan duit. Sekian, terima kasih.